Salam sejahtera kepada Totono. Kami dari kumpulan 1. Tajuk video pendek kumpulan kami ialah Miss Perfect. Saya Kang Haifai, saya akan meneruskan perbincangan ini. Isu yang cuba dipertingkatkan dan dibincangkan dalam video pendek ini ialah standar kecantikan. Standar kecantikan merupakan kontraksi yang berubah dari waktu ke waktu. Golongan kapitalis telah memperkukuhkan standar kecantikan menerusi ciptaan produk kecantikan seperti alat sopratan. Kini pandangan masyarakat terhadap konsep cantik lebih banyak dibina menerusi media sosial, terutama Instagram. Golongan perempuan merasa diri mereka serba kekurangan kerana kebanyakan imej selebriti wanita cantik dan menawan yang ditunjukkan pada Instagram adalah wanita yang kurus langsing, tinggi lambai, kulit putih bersih, mata besar dan hidung mancung. Sebanyak 74% remaja perempuan mengatakan bahawa mereka tidak berpuas hati dengan penampilan mereka. Oleh itu, seseorang remaja perempuan sentiasa ingin menyesuaikan diri dengan orang lain. Dan didapati bahawa keyakinan diri bertambah apabila kekurangan mereka yang dirasai dapat diperbaiki. Video pendek ini berkisahkan tentang seorang wanita yang cuba mencapai standar kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat, lantas menjadikan dirinya seorang Miss Perfect. Wanita tersebut mula takut dengan kecantikan luaran sehingga dia mula memberi perhatian pada setiap perincian kekurangan yang ada pada dirinya. Dia mula bersorak serta menggunakan filter sebelum memenuhi kampanye dalam media sosial. Wanita tersebut merasa diri semakin dekat dengan makna cantik yang diciptakan oleh masyarakat, sehingga dia mulai tergerak dalam dunia populariti di alam maya. Lantas, keaslian jati dirinya mula pudar. Namun saat wanita tersebut kembali ke dunia nyata, dia mula sedar bahawa segala yang dilakukannya hanyalah suatu ilusi. Oleh itu, wanita tersebut mula belajar untuk terima kekurangan diri sendiri dengan menanggalkan segala solakan pada wajahnya. Video pendek ini telah menggunakan genre Video of Narrative Visualization. Genre ini berkait rapat dengan persembahan visual dengan naratif. Video pendek ini menggunakan visual untuk menceritakan kisah seorang wanita yang cuba mencapai standar kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat. Visual ini berubah seiring dengan naratif. Naratif dipersembahkan menurut watak. Bagi ideologi pula, kumpulan kami telah mengetengahkan ideologi feminis di dalam video yang kami hasilkan. Ideologi feminis menekankan bahawa kecantikan fizikal wanita adalah sesuatu yang subjektif dan ia tidak sepatutnya mempengaruhi wanita dalam menilai harga diri mereka. Secara umum, keinginan wanita untuk berhias bukanlah kerana produk kecantikan yang ditawarkan kepada mereka merupakan sesuatu yang menarik untuk digunakan. Sebaliknya, ia merupakan tekanan gender, kelas dan seksualiti terhadap wanita itu sendiri. Malahan, tindakan media yang memaparkan kecantikan wanita dalam keadaan tanpa cela telah menimbulkan perasaan bahawa kecantikan yang mereka miliki tidak pernah mencukupi. Realitinya, kecantikan yang ideal berbeza bagi budaya yang berbeza. Namun demikian, wanita masih terperangkap di dalam konstruksi sosial yang membentuk makna kecantikan ideal yang berbeza berkenaan. Sekiranya dilihat daripada video yang kami telah hasilkan, pada permulaan video tersebut dapat dilihat bagaimana watak utama iaitu Miss Perfect menghadapi tekanan daripada masyarakat untuk kelihatan cantik. Dan seterusnya, bagi penggunaan media sosial pula dapat memperlihatkan media sosial hanya memaparkan keadaan kecantikan Miss Perfect tersebut dalam keadaan tanpa cela. Hal ini sebenarnya merupakan satu tekanan dan bukannya memberikan kegembiraan kepada watak utama itu sendiri. Naratif merupakan sebuah bahagian yang penting dalam mana-mana filem. Naratif merupakan jambatan yang dapat menjelaskan perhubungan di antara kandungan dan juga bentuk filem. Kandungan merupakan segala perkara yang dipaparkan di atas skrin sepanjang filem, manakala bentuk filem pula merupakan aspek-aspek teknikal dan cara kandungan tersebut disusun dan distruktur untuk menjadi sebuah filem yang efektif. Selalunya naratif dikelirukan dengan cerita, namun cerita merupakan sebahagian daripada naratif beserta dengan plot. Cerita merupakan
segala aksi yang dipaparkan di atas skrin secara keseluruhan. Manakala plot pula merupakan pembahagian cerita di mana cerita dibahagikan kepada beberapa slot-slot kecil dan mempunyai pelbagai paradigma untuk cara pembahagian tersebut. Cerita lebih tertakluk kepada soalan-soalan seperti siapa dan juga kenapa, manakala plot pula lebih tertakluk kepada soalan-soalan seperti mana, apa, bila dan juga bagaimana. Film is Perfect menggunakan paradigma klasik yang mempunyai 3 pecahan cerita, iaitu permulaan, konfrontasi dan juga pengakhiran, dan 2 titik plot, iaitu titik plot 1 dan titik plot 2 yang menjadi transisi di antara permulaan kepada konfrontasi dan juga dari konfrontasi ke pengakhiran. Untuk permulaan filem ini, naratif visual menunjukkan watak memakai solekan secara terperinci prosesnya. Manakala audio dimulakan dengan komen-komen masyarakat tentang rupa wanita dan seterusnya masuk ke monolog third person perspektif oleh seorang wanita tentang watak wanita yang ditunjukkan dalam naratif visual. Titik plot pertama merupakan penghabisan pemakaian solekan oleh watak wanita tersebut dan permulaan untuk memakai telefon bimbit, kamera dan juga telefon bimbit. Titik plot tersebut merupakan titik tanda yang menunjukkan penukaran cerita daripada permulaan kepada konfrontasi. Dalam konfrontasi, naratif visual menunjukkan watak wanita mula menggunakan kamera secara banyak dan juga menggunakan media sosial. Perkara ini menyerlahkan dan menunjukkan masalah yang hasil daripada intipati filem ini, dan naratif audio pula menunjukkan perasaan dalaman wanita sebenar untuk memuaskan pandangan masyarakat, di mana monolog tersebut mengatakan perkara-perkara seperti ekspektasi masyarakat untuk menghilangkan ketidaksempurnaan oleh wanita dan juga perasaan wanita, juga tekanan wanita tersebut tersendiri untuk memastikan rupa bentuknya cantik dan presentable. Titik plot 2 pula merupakan peletakan telefon bimbit di mana watak habis menggunakan media sosial, dan pada masa ini resolusi filem tercapai di mana pengakhiran naratif visual menunjukkan watak sedar dan kembali ke realiti dan mula menanggal solekan dan matanya mula fokus ke dunia luar. Manakala naratif audio pula menunjukkan penerimaan ketidaksempurnaan, di mana watak dikatakan menggunakan matanya dengan cara yang sepatutnya, di mana ketidaksempurnaan disedari merupakan salah satu daripada semua daripada kita. We all have it, as they would say, flaws. Kemudiannya, dua lagi elemen penting dalam naratif adalah juga elemen masa dan juga elemen ruang. Masa skrin untuk filem ini adalah selama 4 minit 57 saat. Manakala masa cerita merupakan hanya beberapa jam sahaja, di mana dari pemakaian solekan oleh watak tersebut kepada penggunaan media sosial dan juga kesedaran tersebut hanya mengambil beberapa jam. Elemen ruang pula terdapat 2 jenis, iaitu elemen ruang fizikal yang merupakan ruang fizikal yang boleh dinampak oleh penonton, iaitu bilik dan juga luar rumah. Kebanyakan filem diambil dalam bilik sahaja dan hanya dalam resolusi dan konfrontasi ruang luar rumah ditunjukkan. Dan sebab ini terdapat sebab
perkara tersebut dah dilakukan, di mana di ruang abstrak kita dapat melihat close up digunakan semasa proses solekan dan juga penggunaan media sosial untuk menghasilkan emosi tertangkap atau caged, dan luar rumah ditunjukkan untuk menghasilkan emosi kebebasan. Sudah pasti anda faham sebab yang kami menggunakan ruang fizikal bilik secara keseluruhan kebanyakan filem untuk menghasilkan persoalan tertangkap kepada ilusi media sosial dan juga standard beauty yang dihasilkan oleh masyarakat. Dan hanya apabila kesedaran berlaku oleh watak, kami menunjukkan luar rumah di mana watak sedar akan kecantikan dunia realiti dan dia melepaskan diri daripada ilusinya. So itu saja daripada bahagian naratif filem Miss Perfect. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Ngoh. Saya Nurdiana Rizianti binti Rahib akan membentangkan bagi bahagian Mizasen untuk kumpulan 1. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa sumbangan saya dalam menghasilkan video pendek adalah dari aspek penyusunan olahan cerita ini. Penyusunan video pendek ini. Okey, untuk Mizasen yang pertama dari aspek setting. Setting dilihat merujuk kepada lokasi di mana aksi-aksi boleh difilmkan. Setting juga memberi maklumat mengenai tempat dan masa, di samping memberi gambaran berkaitan perasaan, watak, jenis cerita dan genre sesebuah filem. Seperti yang kita tahu dalam Miss Perfect, kami menggunakan setting iaitu sebuah rumah yang hanya fokus pada ruangan dalam bilik. Ruangan bilik seorang gadis. Dan dilihat dalam ruangan bilik itu hanya terdapat satu orang watak iaitu yang kelihatan bersendirian. Bagi aspek kedua adalah dekor di mana kami menggunakan kostum dan alat solat. Dekor adalah sebahagian daripada setting yang berupaya menguatkan sifat emosi, perasaan yang dominan dalam filem. Dalam video pendek kami memfokuskan pada penggunaan pakaian yang kelihatan ciri kewanitaan yang dikatakan dilihat ideal dalam masyarakat. Seperti yang kita boleh lihat dalam cerita Miss Perfect ini kami menggunakan watak menggunakan pakaian yang iaitu blouse dan juga skirt yang mempunyai corak floral. Di sini floral ini dikaitkan dengan berkait rapat dengan seseorang wanita kerana dikatakan melambangkan jiwa seseorang wanita. Selain itu, kami juga menggunakan alat solat dalam penceritaan di mana alat solat dalam filem ini dikatakan merupakan senjata untuk menutupi kekurangan diri. Ianya dengan adanya alat solat, wanita tersebut dapat menjadi lebih yakin di hadapan masyarakat. Okey, kita boleh tengok dari segi pemakaian alat makeup, alat solat di sini. Di mana watak iaitu dikenali sebagai Miss Perfect meletakkan alat solat dia meletakkan makeup dekat pada wajahnya untuk kelihatan lebih cantik. Jadinya di sini dekor boleh dikatakan satu perkara yang aspek yang penting dalam mewujudkan elemen atau memberi gambaran mengenai wanita yang ideal seperti yang telah pun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Pemakaian tersebut secara tak langsung membuatkan watak Miss Perfect ini memerlukan mempelajari untuk mengajar dirinya untuk menjadi kelihatan lebih cantik seperti standard yang diciptakan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahawa watak iaitu seorang gadis ini yang dikenali sebagai Miss Perfect mula berjinak dengan dunia kecantikan agar dirinya dapat blend dekat dalam circle masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah dari aspek pementasan aksi di mana kita boleh lihat ada figura, ekspresi dan juga pergerakan. Figura adalah watak yang wujud dalam skrin, manakala ekspresi adalah mimik muka dan pergerakan pula adalah posisi yang digerakkan watak yang wujud dalam skrin. Dalam video Miss Perfect, terdapat satu figura sahaja yang ditunjukkan iaitu si gadis yang cuba berubah mengikut kehendak masyarakat dengan harapan dirinya disenangi oleh semua orang. Si gadis yang dikenali sebagai Miss Perfect ini berusaha menutup kekurangan dirinya dengan menggunakan alat solat yang
untuk kelihatan lebih cantik serta lebih bergaya dari segi penampilannya, kerana dengan menjadi sedemikian dia akan rasa lebih yakin untuk berhadapan dengan dunia masyarakat luar. Tapi realitinya jiwa Miss Perfect ini berasa seperti kehilangan sesuatu, berasa dirinya terasa kosong dan juga sepi. Okey, ini dapat dilihat dalam babak-babak dalam Miss Perfect. Okey, kalau kita tengok pada gambar yang pertama ini, kelihatan wajah Miss Perfect ini seperti sedang melihat cacat celah yang ada di wajahnya. Perkara ini membuatkan dia berasa kurang yakin dengan dirinya. Lantas dia menggunakan alat makeup untuk menjadikan dirinya kelihatan lebih cantik. Seperti yang dikatakan cantik yang diberi makna yang dicipta oleh masyarakat itu sendiri. Jadi apabila dia menggunakan alat solek, Miss Perfect ini mula kelihatan tersenyum. Ini melihat daripada perbandingan gambar pertama dengan yang kedua di bawahnya, di mana Miss Perfect lebih yakin. Ekspresi mukanya lebih yakin. Okey, bagi gambar yang kat tengah ini pula kita melihat penampilannya yang memakai blouse dan juga skirt yang sewaktu ini menunjukkan bahawa Miss Perfect apabila dia mengenakan pemakaian makeup tersebut dan juga bergaya, dia lebih yakin untuk berdiri di hadapan cermin. Dia merasakan dirinya lebih kelihatan menarik. Cermin kat sini kita boleh nyatakan seperti cerminan ini boleh diberi simbolik kepada masyarakat di luar. Kerana apabila dia berdiri dengan pemakaian sedemikian, dirinya berasa lebih yakin untuk berhadapan dengan cermin atau dikira sebagai berhadapan dengan masyarakat luar. Manakala kalau tengok pada gambar yang di kanan, yang di atas, di mana Miss Perfect memegang telefon sambil menggunakan filter yang ada dalam social media dan dalam akaun Instagramnya. Di sini kita boleh tunjuk yang bahawa apabila Miss Perfect mahu memuat naik gambar dalam media sosialnya, dia menggunakan filter. Walaupun dirinya dah berhias, dah bergaya, pakai alat makeup semua, tapi dia masih rasa dirinya kurang, rasa cantik tu masih kurang. Jadi dia menggunakan filter yang ada dalam Instagram supaya kecantikan itu kelihatan lebih menarik. Tapi apa yang terjadi adalah apabila sejurusnya Miss Perfect itu menutup telefonnya, menutup akaun, berhenti daripada melihat pada telefon bimbitnya itu, dia mula sedar bahawa dunia yang dia berada sekarang ni, yang selama ini dia lakukan itu adalah satu ilusi yang dicipta sahaja. Satu perkara yang cuba untuk diterima dalam masyarakat. Sedangkan realiti, Miss Perfect ini sebenarnya tidak begitu gembira dengan kehidupannya. Kerana apabila dia sedar yang bahawa di sekelilingnya hanyalah dirinya seorang sendirian. Bukanlah seperti yang dilihat dalam Instagram dia yang kelihatan ramai rakan-rakan. Tapi realiti dia hanyalah hidup bersendirian yang tiada teman, sesiapa yang temannya. Hanya tinggal di dalam rumah. Okey, bagi aspek yang terakhir adalah dari aspek komposisi dan pergerakan kamera serta pencahayaan. Komposisi kamera adalah susunan elemen keseluruhan dalam satu adegan filem termasuk setting, susunan alatan, pencahayaan, perwatakan dan pergerakan kamera. Okey, dalam video pendek kami banyak mengaplikasikan shot yang seperti close up, extreme close up dan point of view. Ini boleh dilihat dalam contoh-contoh shot yang kami ambil. Okey, ada juga yang extra close up. Ini extra close up. Okey, ada juga medium shot dan juga point of view. Kalau dilihat pada permulaan cerita, pergerakan kamera dari depan ke belakang memberi lambangan bahawa watak berasa tertekan dengan lontaran suara-suara society yang didengarinya. Sebab kalau dilihat pada permulaan cerita akan keluar yang perkataan Miss Perfect tu. Okey, seperti dalam gambar ini, yang gambar pertama belah kiri ni, di mana kamera itu bergerak daripada tingkap itu makin ke dalam dan jadi ruangan cahaya itu makin kurang dan cahaya belah kiri kanan lebih gelap. Di sini boleh melambangkan bahawa perasaan watak Miss Perfect itu dalam tekanan kerana dalam waktu yang sama ada munculnya suara-suara luar yang mengatakan jadi wanita kena jadi macam ni, macam memberi
persepsi pada dirinya, sebagai selaku seorang wanita dia harus kelihatan menarik supaya masyarakat terima dirinya seadanya. Pada pertengahan cerita pula, kita boleh lihat watak kelihatan lebih berkeyakinan setelah memakai alat sulit sewaktu berdiri di hadapan cermin. Cermin itu kita boleh, seperti yang saya katakan tadi, cermin itu boleh dilambangkan sebagai lambangan untuk masyarakat itu sendiri. Manakala kalau kita lihat pada realiti, watak kelihatan bersedih, iaitu kerana di dunia nyata dia masihlah hidup kesendirian. Pada pengakhiran cerita, kita boleh lihat ada cahaya matahari, iaitu sinar cahaya matahari yang difokuskan itu adalah menunjukkan lambang sinar perubahan atau peluang kedua untuk dirinya mula terima dirinya sendiri, terima kekurangan dirinya. Pencahayaan pula dilihat Loki, kami menggunakan Loki iaitu mewujudkan rasa suram yang menggambarkan perasaan sebenar watak tersebut. Okay, seperti kita tengok ni, gambar pertama ni adalah intro yang saya katakan tadi. Gambar yang kedua yang di atas ini adalah cahaya matahari yang dikatakan lambangan untuk cahaya untuk dirinya mengeluarkan keluarkan dari kelompok yang dicipta oleh masyarakat itu sendiri. Sebabnya dia sendiri tak berasai perasaan gembira yang sebenar-benarnya dari dirinya. Yang dia, walaupun dia dikatakan berkeyakinan apabila memakai makeup, memakai berketerampilan, tapi dalam jiwanya sendiri dia rasa kosong kerana seperti dia cuba menjadi menjadi orang lain, bukanlah dirinya. Dia harus kelihatan lebih sempurna. Jadi di sini kita lihat pada permulaan cerita, watak kelihatan lebih suram dengan gambaran yang agak pencahayaan yang gelap. Manakala yang di pengakhiran cerita kita boleh lihat yang difokuskan pada pencahayaan yang lebih terang, di mana menunjukkan bahawa watak mula terima kekurangan dirinya, lantas cuba untuk keluarkan untuk berhadapan dengan dunia yang sebenar, dengan dirinya yang sebenar, bukan lagi dengan menutupi kekurangannya dengan makeup. Manakala gambar yang di bawah yang hujung belah kiri sekali ni menunjukkan watak kelihatan ceria dalam dunia ilusi yang diciptakannya sendiri apabila memakai pakaian yang menarik dan juga alat makeup. Gambar yang kedua di bawah ini menunjukkan bahawa dia baru sedar yang dirinya sebenarnya dalam dunia nyata dia bersendirian. Lantas dia mula sedar bahawa apa yang diciptakan ini lebihlah bersifat ilusi. Lantas dia mula untuk keluarkan diri daripada kelompok standard kecantikan itu sendiri dengan mencuci makeupnya, mencabut segala alatan yang dipakainya supaya membebaskan dirinya daripada rasa tidak selesa itu. Okay. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian itu sahaja daripada saya. Okay. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ngor. Saya Maisarah binti Mazin daripada Kumpulan 1 akan membentangkan bahagian saya iaitu suntingan di filem. Sebagai sumbangan saya terhadap kumpulan ini, saya menulis scriptwriting dan juga melakonkan watak utama dalam filem Miss Perfect. Baiklah, untuk bahagian suntingan, terdapat beberapa aspek suntingan iaitu 4, tapi dalam filem ini yang pertama adalah hubungan grafik antara shot A dengan shot B. Suntingan hubungan grafik adalah yang membenarkan berlakunya interaksi antara shot sama ada dari segi persamaan ataupun perbezaan serta ciri pictorial. Aspek-aspek mise-en-scène juga berkait rapat dalam menghasilkan sebuah hubungan grafik seperti pencahayaan, setting, kostum serta ruang dan masa. Penyuntingan secara grafik membolehkan sebuah makna baru tercipta antara satu shot ke satu shot yang lain. Sebagai contohnya dalam filem Miss Perfect, babak permulaan di mana kontras visual secara menengkap vertikal berlaku antara shot A iaitu tingkap dan langsir dengan shot B antara katil dan lantai. Itu berlakunya hubungan grafik lah antara dua shot ini. Kemudian yang kedua adalah suntingan hubungan irama antara shot A dan shot B. Juga dikenali sebagai rhythmic
antara shot A dan B. So, irama sinematik bergantung pada banyak teknik filem seperti mise-en-scène, kejadian dan kelirikan pergerakan kamera, irama bunyi ataupun konteks audio dan keseluruhannya lah. Namun secara amnya rentak filem dipengaruhi oleh tempoh sesuatu shot. So, tempoh sesuatu shot dikawal oleh ketika suntingan untuk memastikan audiens dapat mempunyai masa untuk berfikir dan memahami babak yang sedang ditonton. So, sebagai contoh, dalam filem Miss Perfect, babak close up di mana dia memakai alat solek mengambil masa yang panjang. Satu persatu. Sebagai contoh, babak dia memakai krim, merah pipi, maskara, gincu, semuanya close up dan satu persatu. Namun secara keseluruhannya membina naratif kesungguhan watak tersebut untuk menjadi cantik. Okey, yang terakhir adalah suntingan hubungan ruangan antara shot A dan shot B. Suntingan ini adalah untuk membina ruang filem dengan cara mengatur dua shot dari ruang yang berbeza dan mengimplikasikan ada hubungan antara dua shot ini. Konflik juga dicetuskan dengan memanipulasi grafik dan juga warna antara ruang filem. So, dalam filem ini saya boleh kaitkan dengan babak di mana Miss Perfect selepas mengambil gambar beliau lagu Claire de Lune, satu part piano itu berhenti, kemudian tone filem ataupun tone warna filem ini berubah daripada warm kepada cold. Okey, kemudian watak ni toleh ke belakang untuk melihat makanan dan minuman yang telah ditinggal, yang tidak disentuh oleh dia. Dan ketiga shot ini telah membentukkan satu ruangan di mana bilik ini besar dan watak itu boleh pusing untuk melihat makanan tersebut dan terdapat shot daripada posisi makanan dan melihat watak tersebut. So, dari situ berlakulah hubungan ruangan melalui suntingan. Jadi, itu sahaja daripada saya, Ms. Ramazian. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, video pendek ini telah dipersembahkan dalam bentuk visualization story theory. Sehubungan itu, elemen naratif, mise-en-scène dan suntingan digunakan secara berkesan untuk menyampaikan mesej kepada penonton. Setakat ini sahaja. Terima kasih.